Assalamualaikum. Okey, sekarang ni kita akan belajar tentang translasi. Jadi translasi ni ialah sebenarnya pergerakan daripada satu titik daripada satu tempat ke tempat yang lain melalui pergerakan X dan Y. Jadi untuk translasi ada dua kaedah untuk menerangkan bagaimana dia bergerak. Satu ialah menggunakan ayat. Okey, satu menggunakan uraian menggunakan ayat. Dan satu lagi menggunakan translasi, vektor translasi X dan Y. Jadi kita tengok dulu bagaimana menggerakkan sesuatu titik menggunakan ayat atau huraian. Okey, yang pertama, tentukan kedudukan titik P dalam rajah yang diberikan bagi huraian translasi dan lukis vektor translasi. Okey, sekarang ni bagaimana pergerakan titik P untuk bergerak 2 unit ke kiri dan 3 unit ke bawah. Jadi pergerakannya ialah dalam bentuk pergerakan X, dan dalam bentuk pergerakan Y. Jadi kalau kata X ni, kalau ke kanan dia adalah positif, kalau ke kiri dia adalah negatif, kalau dia ke atas dia positif, kalau dia ke bawah dia negatif. Serupa seperti dalam tata kartesian, yang ada paksi X dan paksi Y. Jadi kalau kita tengok kat sini, 2 unit ke kiri bermaksud ini untuk paksi X. Dan 3 unit ke bawah untuk paksi Y. Kita akan gerakkan titik P, kita lompat sahaja. Unit di sini boleh dianggap sebagai pengiraan kotak. 2 unit ke kiri. Jadi saya akan melompat sebanyak 2 unit ke kiri. 1, 2. Tak berhenti lagi. Kita perlu meneruskan perjalanan kita, nak pergi ke tempat yang baru. Sebanyak 3 unit ke bawah. Jadi 1, 2, 3. Jadi di sinilah kedudukan akhir titik P yang kita gerakkan melalui pergerakan secara huraian 2 unit ke kiri. 2 unit ke kiri bermaksud negatif 2 dan 3 unit ke bawah bermaksud negatif 3. Jadi P yang baru ni ialah image. Dan kita letak satu simbol di atasnya, kita panggil sebagai P prime. P prime, cara nak sebut P prime. Dan ini ialah image. Manakala P yang asal adalah objek. Yang ini ialah objek. Yang ini ialah image. Selepas digerakkan kita panggil dia image. Jadi ini ialah huraian secara ayat. Yang A kita buat tadi huraian secara ayat. Bagaimana bila kita nak menulis dalam bentuk translasi XY. Sebab dia boleh secara huraian dan dia boleh secara bentuk XY. Jadi pergerakan yang A ni tadi sebenarnya boleh dihuraikan dengan kaedah penulisannya ialah negatif 2, negatif 3. Di mana nilai di sini menerangkan pergerakan ke kiri. Ke kiri sebanyak 2 unit. Dan ini ialah pergerakan ke bawah sebanyak 3 unit. Pergerakan objek kepada image boleh digunakan dalam dua kaedah, bentuk ayat ataupun huraian ataupun dalam bentuk penulisan translasi XY. Kita cuba tengok pula soalan yang kedua. Yang kedua soalan B, titik P bergerak, titik P bergerak 5 unit ke kanan. So saya tahu ini pergerakan X dan 5 unit ke bawah. So ini pergerakan Y. Jadi kita gerakkan sekarang ni titik P 5 unit ke kanan. So 1, 2, 3, 4, 5. So di sini sebenarnya 5 ataupun positif 5 lah. Dan kita sambung lagi pergerakan 5 unit ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 5. Jadi di sinilah image yang terkini untuk soalan B dan kita namakan sebagai P prime. Jadi untuk penulisan dari segi vektor translasinya, kita boleh tulis sebagai paksi X ni tadi apa? 5 di sini. So 5. Manakala paksi Y nya di sini negatif 5.
Okay, jadi bentuk ayat boleh ditukar dalam bentuk yang lebih mudah lah penulisannya menggunakan simbol X dan Y sahaja. Bracket, kemudian nilai X, Y. Okay, kita ada bracket, kemudian nilai X, okay, kemudian nilai Y, kemudian tutup bracket. Okay, now selain daripada pergerakan titik, okay, kita akan buat juga pergerakan objek. Okay, pergerakan objek. Contohnya katalah saya ada satu segitiga. Okay, saya ada satu segitiga. Okay, sebab bentuk pun boleh digerakkan, tak semestinya titik sahaja. Okay. Okay, now. Jadi, ini adalah satu bentuk yang perlu kita gerakkan mengikut arahan huraian C. Okay, kita tengok soalan C. So, soalan C berkata, titik P bergerak 6 unit ke bawah. Jadi, kalau ke bawah, atas bawah ni paksi Y. Jadi, sekarang ni paksi X ada. Bermaksud paksi X ni kosong lah. Okay, bermaksud paksi X ni kosong. Bila kosong bermaksud tidak perlu bergerak. Tak perlu melompat ke mana. Jadi, untuk objek, okay, tadi kita guna titik. Untuk objek, lebih mudah kalau anak menggunakan titik yang ada. Sebenarnya untuk objek dia ada titik. Titik A. Kemudian di sini ada titik B. Di sini pun ada titik C. Jadi gerakkan titik mengikut arahan pergerakan. Apa arahannya sekarang ni? Titik P bergerak 6 unit ke bawah sahaja. Maksudnya X-nya kosong, tidak perlu bergerak ke mana-mana. Jadi saya akan gerakkan titik B sebanyak 6 unit ke bawah. So kita lompatlah ke bawah sebanyak 6 unit B. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So saya dapat di sini titik B. Lepas tu kalau tak confident lagi, kita gerakkan C pula lagi. 6 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, di titik C. Kita gerakkan titik A pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so di sini titik A. Lepas tu apa yang perlu kita buat ialah kita lukis semula image tersebut. Jadi, inilah image kita yang telah digerakkan, okay, mengikut arahan pergerakan. Okay. Dan titik-titik tadi akan jadi titik untuk image lah. Bermaksud A tadi ialah A prime, B tadi ialah B prime, C tu ialah C prime. Yang menunjukkan dia adalah image kepada objek ABC. Dan kalau kita nak tengok penulisannya pula, okay, kalau penulisan dalam bentuk translasi, X-nya tadi kosong, okay, di sini X-nya kosong, jadi X-nya kosong, dan pergerakan Y-nya bergerak ke bawah sebanyak 6, so negatif 6. Jadi, tak nak guna ayat, kita boleh guna kaedah translasi ni lah, penulisan XY.